Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, saya Nur Aina Farahi binti Anwar yang merupakan bekas guru pelatih Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom dari Universiti Malaya ingin menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Kewajipan Menjaga Maruah Diri. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan maruah? Maruah berasal daripada perkataan maru'atu yang bermaksud keelokan peribadi. Apa pula yang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri? Menjaga maruah diri ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Itulah yang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kehormatan diri. Dalam sebuah sabdanya, beliau berkata, Inna Allaha yuhibbu abdahul mu'minal faqiral muta'afifa abal iyali. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senang dengan hambanya yang mukmin dan fakir, namun tetap menjaga kehormatan dirinya serta menanggung nafkah keluarganya. Berkata sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, saya pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberikannya kepadaku. Kemudian saya meminta kembali yang kedua kali dan beliau juga mengabulkan permintaanku itu. Setelah itu beliau berkata kepadaku, Ya Hakim, inna hazal mala qadiratun hulwatun faman aqazahu bisaqawati nafsin burika lahu fih. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Yang bermaksud, wahai hakim, sesungguhnya harta benda itu memang indah dan nikmat, digambarkan oleh Rasul dengan hijau dan manis. Sesiapa mengambilnya dengan hati yang lapang, iaitu tidak terlalu obses untuk menguasainya, maka dia akan mendapatkan keberkatan harta tersebut. Dan sesiapa mengambilnya dengan penuh berat hati, iaitu sangat obses mendapatkannya sehingga hatinya terasa sempit, maka dia tidak akan mendapatkan keberkatan dengan harta itu. Bahkan dia akan menjadi seperti orang yang sedang makan, yang tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas, iaitu orang yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, iaitu orang yang meminta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud hadis tersebut ialah setiap harta yang didapat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama tidak akan mendapatkan keberkatan. Maksudnya ialah sekiranya harta itu diperolehi secara haram, maka tidak akan mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu seperti harta yang diambil dari seseorang, sedangkan orang tersebut merasa berat untuk memberikan harta tersebut, atau dalam erti kata lain, terpaksalah bagi harta itu kepada orang tersebut. Baiklah, seperti yang semua sedia maklum, setiap individu muslim wajib menjaga diri dan maruah dengan memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Memelihara diri dan maruah amat penting
Okey, kenapa penting? Demi menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merosakkan. Baiklah, saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai cara menjaga maruah diri. Nak tahu tak apa dia? Mari saya kongsikan. Islam telah menggariskan panduan untuk menjaga imej diri dan maruah, terutama dalam cara berpakaian, percakapan dan juga pergaulan. Sebagai Muslim, kita wajib memelihara semua adab ini supaya maruah kita tidak tercemar dan kualiti diri sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Baiklah, saya akan kongsikan dengan anda semua 3 cara utama untuk menjaga maruah diri sebagai Muslim. Okey, cara yang pertama ialah mengenai cara berpakaian. Okey, kita semua kena ambil cakna ya mengenai cara berpakaian. Baiklah, mengenai cara berpakaian, kita mestilah memakai pakaian yang menutup aurat. Pakaian tersebut mestilah tidak ketat dan tidak jarang. Baiklah, saya akan fokuskan di sini untuk kaum wanita. Okey, kaum wanita kita tahu auratnya seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, jadi maksudnya kita kenalah pakai tudung, okey, pakaian yang labur dan juga pakai stoking. Jadi muka dengan tapak tangan ni untuk wanita bukan aurat lah. Okey, jadi selain kita menutup aurat, kita dah pakai dah pakaian, tudung, stoking semua, tapi tiba-tiba pakaian ketat dengan jarang. Tidak boleh ya. Kerana apa tidak boleh memakai pakaian yang ketat dan jarang? Kerana ia boleh menampakkan susuk tubuh badan kita. Okey, jadi walaupun kita dah tutup aurat elok, tapi pakaian kita mestilah longgar dan tidak jarang. Ingat ya. Okey, seterusnya ialah memakai pakaian yang kemas dan bersih sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah baik serta suka akan kebaikan, suci dan suka akan kesucian. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya di sini ialah selain kita berpakaian dengan menutup aurat yang sempurna, kita juga perlu berpakaian dengan pakaian yang bersih. Okey, maksudnya kita dah tutup aurat elok dah semua. Okey, dah perfect dah. Tiba-tiba pakaian kita pula kotor. Tak boleh lah. Okey, kita kena pakai pakaian yang bersih. Kerana apa? Kerana Islam amat menitik beratkan kebersihan. Okey, seterusnya ialah mengenai cara pergaulan. Okey, cara pergaulan ni pun penting untuk kita ambil tahu. Okey, yang pertama mengenai memberi salam dan berjabat tangan ketika bertemu dengan saudara Islam mengikut batasan syarak. Okey, sebagai contoh, contohlah kita pergi ke majlis lah. Majlis, kisahlah majlis kenduri kendara ke, program ceramah ke atau sebagainya. Mesti kita akan berjumpa dengan ramai orang kan. Jadi kita perlulah memberi salam dan berjabat tangan. Tapi berjabat tangan tu mestilah sesama jantina, bukan berlainan jantina. Contoh, kalau lelaki dengan lelaki lah, kalau wanita dengan wanita. Jangan pula lelaki bersalaman dengan wanita, wanita bersalaman dengan lelaki. Itu tak boleh lah, melainkan kalau itu mahram dia. Okey, kemudian menjaga rahsia dan keaiban orang lain. Okey, yang ni penting ya. Okey, sebagaimana kita tahu zaman sekarang ni, bagi contoh kita tengok dekat media sosial, ramai yang suka menyebarkan aib orang lain. Ada yang menyebarkan aib sahabat dia sendiri dan juga aib orang yang tidak dikenali. Okey, kita perlulah mengelakkan perkara ini ya. Kerana apa? Kita kena ingat, kalau kita jaga aib orang, insya-Allah Allah akan jaga aib kita. Okey, sebagai contoh, kalau kawan kita tu
pernah melakukan dosa. Sebagai contoh, dosa mencuri. Okey, kiranya dulu dia pernah mencuri barang dekat kedai ke kat mana, tak kisahlah kan. Lepas tu tiba-tiba dia pergi sebar cerita yang kawan dia pernah mencuri. Jangan dia perkara tu dah lepas dan dia dah insaf dah pun. Jadi kita perlu simpan rahsia tersebut dan jangan sebarkan kepada orang lain. Seterusnya ialah mengenai cara percakapan. Cara percakapan iaitu bercakap dengan perkataan yang baik, dan sekiranya tidak tahu, lebih baik berdiam diri. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya kita mestilah sentiasa bercakap dengan perkataan yang baik, perkara yang baik. Contohlah time kita lepak dengan rakan-rakan kita kan, kalau kita tak ada benda apa nak cakap, lebih baik kita diam. Bukannya kita contoh kita tak ada apa-apa nak cakap, tiba-tiba kita cakap benda yang tak berfaedah, benda yang memang tak memberi manfaat langsung. Jadi daripada kita bercakap perkara sebegitu, lebih baik kita berdiam diri sahaja. Kemudian ialah berlemah lembut dan menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi. Ini sebagai contoh, kalau kita nak cakap dengan mak ayah kita ke, cikgu kita ke, atau sahabat kita, kita mestilah bercakap dengan lemah lembut. Jangan bercakap dengan kataan yang kasar. Contoh, kita cakap woi, hoi, semua tu kasar kan. Jadi kita kena elakkan. Kita panggil lah elok-elok. Jangan panggil woi, hoi semua tu. Kita kena elakkan. Mesti semua tertanya-tanya, apa akibat sekiranya kita tidak menjaga marah diri? Yang pertama ialah kehidupan tidak diberkati kerana jauh daripada cahaya petunjuk Allah. Ini sudah semestinya lah. Bila kita tidak menjaga marah diri, iaitu kita melakukan maksiat, mestilah kehidupan kita tidak akan diberkati. Kemudian menjadi terpinggir kerana dipulau oleh rakan-rakan dan masyarakat sekeliling. Yang ini sudah pastilah. Sebagai contoh, seseorang itu dia pernah hisap dadah. Mestilah bila dia hisap dadah, dia tahu dadah tu adalah haram kan, tak boleh hisap. Jadi bila dia pernah hisap dadah, orang akan pulaukan dia sebab dia pernah mengambil benda tu. Jadi kita sebelum nak buat apa-apa, kita kena berfikir dahulu, sebab benda tu sangat memberi implikasi kepada diri kita. Kemudian, apa pula hikmah sekiranya kita menjaga marah diri kita? Yang pertama ialah kehidupan kita akan diberkati dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada kita ikut perintah Allah, iaitu dengan menjaga marah diri, insya-Allah kehidupan kita akan diberkati dan sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan disayangi, disegani dan disanjung oleh rakan dan masyarakat. Ini sudah semestinya lah. Bila kita menjaga marah diri, kita sentiasa melakukan berbuat kebaikan kepada orang lain, pasti kita akan disayangi oleh rakan dan masyarakat sekeliling. Alhamdulillah. Sekian sampai di sini sahaja tazkirah daripada saya mengenai topik kewajipan menjaga maruah diri. Semoga kita semua mampu menjadi seorang Muslim yang bermaruah, iaitu mempunyai akhlak yang baik, mempunyai peribadi yang mulia, disenangi masyarakat dan menjaga pergaulan dengan orang lain. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat kepada semua dan dapat membantu kita untuk menjadi seorang Muslim yang bermaruah, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.